Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua ya. Okey, kita teruskan kita punya pembelajaran. Okey, saya ulang balik sedikit tentang 7.2 Molecular Geometry. Molecular Geometry saya ulang balik sikit. Okey. Kamu tahu Molecular Geometry is the three-dimensional arrangement of atom within a molecule. Three-dimensional ini three-dimensional. Dia bukan two-dimensional, dia three-dimensional. Nampak dia ada ke belakang, dia ke depan three dimensional, tiga dimensi. So apabila kita nak mendiskuskan tentang molecular geometry, kita harus menggunakan VSEPR. Kita menggunakan VSEPR, Valence Shared Electron Pair Repulsion Theory. Valence Shared Electron Pair Repulsion Theory. Nak menjelaskan tentang molecular geometry harus menggunakan VSEPR Theory. Valence Shared Electron Pair Repulsion Theory. Okay. Dan kita kena buat dulu Lewis structure lah. Kemudian baru kita boleh menjelaskan menggunakan Valence Shared Electron Pair Repulsion Theory. Okey. Dalam VSEPR, apa yang diperkatakan dalam VSEPR, okey. It states that the electron pair in the valence shell of an atom will repel each other and arrange themselves as far apart. Ini betulkan as far apart. Ini bukan as far apart, as far apart. Tak nak tukar pula dah dengan pen dia ni. Far apart, F-A-R, far. The electron pair in the valence shell of an atom will repel each other and arrange themselves as far apart as possible in order to minimize the repulsion. Maksudnya, pasangan elektron dalam valence shell pada sesuatu atom itu, dia akan menolak antara satu sama lain dan mereka haruslah disusun sejauh yang mungkin supaya penolakan dia minimum. Pasangan elektron dalam valence shell bagi atom, dia akan saling menolak dan dia harus disusun sejauh yang mungkin supaya penolakan dia minimum. Okay. And the specific arrangement of electron pair depends on the number of electron pair. Okay. Bagaimana elektron tu harus disusun bergantung kepada bilangan pasangan elektron. Dan direferkan pada table after this. Dirujuk pada table. Kalau 2 pasang kena susun macam mana? 3 pasang, 3 pasang elektron harus disusun macam mana? 4 pasang, 5 pasang, 6 pasang. Okay, kita belajar sekadar sampai 6 pasang elektron yang mengelilingi atom pusat, bagaimana pasangan elektron itu disusun. Dan yang ketiga dalam valence shell electron pair repulsion theory menyatakan kiranya adanya pasangan elektron pencil, lone pair. So repulsion bagi lone pair is greater than lone pair, bonding pair dan bonding pair. Kiranya dalam pasangan elektron itu pada atom pusat adanya lone pair. Okay, jadi penolakan antara, kalau sekiranya ada 2 pasang, penolakan antara lone pair adalah lebih berbanding dengan penolakan antara lone pair dengan bonding pair berbanding dengan sekiranya dia adalah sekadar bonding pair sahaja, tak ada lone pair. Okay. Kita kena rujuk dulu, nanti saya akan cerita selanjutnya bagaimana penolakan itu berbeza. Okay, jadi dalam kamu punya assignment, sekejap saya nak keluarkan pen dia ni, tak keluar. Saya pakai ni lah.
Okay, kita tengok. Okay, sekiranya pasangan elektron mengelilingi atom pusat tu adanya 2. Okay, kita kata di sini number of electron domain. Electron domain, number of electron domain. Atau dalam you punya assignment, oleh kerana elektron-elektron yang mengelilingi atom pusat tu semuanya adalah bonding pair. Okay, semuanya adalah bonding pair. Jadi number of di sini boleh ditukar kepada number of bonding pair. Bonding pair elektron. Sekiranya elektron-elektron yang mengelilingi atom pusat tu semuanya bonding pair elektron, saya boleh tukar ini kepada number of bonding pair elektron. Okey, berapa pasangan elektron ikatan. Berapa pasang elektron ikatan. Asalnya adalah number of electron pair ni secara general lah. Sama ada elektron itu elektron ikatan ataupun elektron pencil, lone pair. Dia merujuk kepada semua jenis elektron lah pada central atom, sama ada bonding pair elektron ataupun lone pair. Yang dikatakan number of electron domain. Bagaimana, berapakah bilangan elektron mengelilingi atom pusat? Sama ada 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang atau 6 pasang. Tak kira lah sama ada dianya bonding pair ataupun lone pair. Berapa pasang total. Dan kemudian bagaimana kalau ada pasangan elektron-elektron ini, bagaimana dia harus disusun. Bagaimana dia harus disusun. Sama ada, kalau 2 pasang dia kena susun dengan cara linear. Pasangan elektron ni yang mengelilingi atom pusat, kerana dia 2 pasang, dia harus disusun secara linear. Jadi kita kata di sini arrangement of electron domain ataupun arrangement of electron pair pun boleh. Arrangement, bagaimana elektron tu disusun. Arrangement of electron pair pun boleh kata. Bagaimana pasangan elektron tu harus disusun. Ataupun electron pair geometri pun boleh. Geometri elektron pair geometri. Ataupun boleh juga kata bonding pair electron geometri. Seperti di assignment you all tu. Bonding pair electron geometri. Maksudnya geometri bagi elektron itu. Rupa bentuk awan elektron itu. Sekarang ni kalau dah kata bonding pair elektron, maksudnya dia merujuk kepada bonding saja. Sebab yang you all belajar, elektron yang mengelilingi atom pusat tu semuanya bonding pair. Jadi dia dah spesifik kepada geometri bagi bonding pair lah. Benarnya sepatutnya dia semualah sama ada bonding pair ataupun lone pair, tapi sebab you all punya dah spesifik kepada elektron yang mengelilingi atom pusat tu hanyalah elektron ikatan, bonding pair. Jadi kita kata bonding pair elektron geometri lah. Boleh faham tak? Gambaran awan elektron yang mengelilingi atom pusat. Tak kira lah dia sama ada bonding pair ataupun lone pair. Tapi sebab you all hanya belajar tentang elektron yang mengelilingi atom pusat tu hanyalah bonding pair. Jadi kamu buat bonding pair elektron geometri lah. Okay. Jadi kalau 2 pasang bonding pair, jadi awan elektron tu harus disusun secara linear. Kamu mula-mula kena belajar dulu bagaimana elektron tu disusun supaya penolakan dia minimum according to semua ni valence shell electron pair repulsion theory. Yang tadi yang nombor 2 tadi, okey. Kalau ada berapa pasang elektron mengelilingi atom pusat, bagaimana dia harus disusun? Valence shell electron pair repulsion theory. Yang nombor 2 ni ini yang tadi dekat table ni. Refer to the table of electron arrangement ni, maksudnya table inilah. Table ni lah menunjuk kepada kalau ada 2 pasang elektron mengelilingi atom pusat, tak kira lah dia bonding pair atau lone pair,
Jadi bagaimana elektron tu harus disusun? Kalau dua pasang, dia kena susun secara linear. Dia nak keluarkan dia punya cursor tu tak boleh. Keluarkan dia punya penunjuk. Okay, kalau dua pasang, dia kena susun secara linear. Kalau tiga pasang elektron, dia kena susun secara trigonal planar. Ini 120. Kalau empat pasang, awan elektron tu harus disusun secara tetrahedral. Gambaran yang lebih baik ditunjukkan ni dalam rupa bentuk macam diberikan dengan balon ini. Balon analogi. Dia ambil balon, dia susunkan supaya nampak awan elektron tu rupa bentuknya macam mana. Macam inilah. Kalau 5 pasang, susun secara trigonal bipyramidal. Dia susun trigonal bipyramidal. Ya, kalau 6 pasang, pasangan elektron mengelilingi atom pusat, kena susun secara octahedral. Ini menurut Vesper, supaya penolakan dia minimum. Jadi awan elektron tu harus disusun cara macam mana. Kalau 6 pasang nak susun macam mana? 6 pasang tak boleh susun secara tetrahedral. 6 pasang kena susun secara octahedral supaya penolakan dia minimum. Jadi elektron-elektron ni tak kisahlah sama ada dia lone pair ataupun bonding pair pasangan elektron ni. Tapi dalam you all punya syllabus, kamu hanya belajar geometri sekadar basic geometri sahaja. Dan semuanya adalah bonding pair. Jadi sekarang ni gambar rajah awan elektron ni adalah berdasarkan bonding pair elektron lah. Boleh faham tak? Jadi dalam you punya assignment tu kan, kamu nak letak tu number of dalam kolom yang nombor berapa tu? Kat sini, kita tak boleh nak pergi balik sekejap. Ditunjuk pada assignment kamu berapa number of bonding pair elektron lah kat situ. Yang tu banyak yang betul dah yang buat tu. Okay, nantilah kita tengok assignment, kita buka assignment. Okay, jadi tadi kita tahu dulu daripada Lewis structure berapakah bilangan elektron mengelilingi atom pusat, atau number of electron domain ataupun number of electron bonding pair electron, number of bonding pair electron. Dia kira pasang-pasang. Dua pasang ke elektron mengelilingi atom pusat. Dua pasang elektron ikatan. Two pairs of bonding electron. Three pairs of bonding electron. Berapa pasang? Jadi bagaimana elektron tu harus disusun? Okey, pasangan elektron ikatan itu bagaimana dia disusun? Okey, gambar rajah tadi. Susun secara linear sebab penolakan dia minimal. Ini semua ni Vesper lah. Bagaimana elektron tu disusun? Ni according to Vesper. Valence share electron pair repulsion theory. Okey. Dia ada 2, 3, 4, 5, 6 pasangan elektron. Dua pasang susun secara linear. Elektron itu disusun secara linear. 3 pasang susun secara trigonal planar. 4 pasang susun secara tetrahedral sebab penolakan ni minimum. 5 pasang susun secara trigonal bipyramidal dan 6 pasang susun secara octahedral. Kemudian apakah notation dia? Untuk kita buat secara umum formula lah. Dalam you punya assignment dia akan nyatakan sebagai general formula. Bagaimana kita nak tulis secara generalnya? Ada berapa central atom? Ada berapa terminal atom? Ada tak pasangan elektron pencil? Lone pair, ada tak lone pair? A sebagai central atom, X sebagai terminal atom. Okay, jadi oleh kerana kita ada di mana kita ada dua terminal atom, jadi kita akan letak AX2 lah. Central atom ada satu. Okay. Misalnya macam ni kan, A, X ada dua. Contohnya BeH2. BeH2, jadi A ada satu central atom, terminal atom ada dua. Tak ada lone pair pada central atom. Jadi, dia kena susun sejauh yang mungkin 180. Awan elektron tu disusun secara linear. Tentu, dikurang gambar aja. Dengan 180 darjah apart. Okey.
Jadi formulanya jadi AX2, tak ada lone pair. Jadi molecular geometry adalah juga sama macam arrangement of electron pair atau arrangement of bonding pair electron. Linear. Okay, sebab semuanya bonding, tak ada lone pair. Jadi molecular geometry jadi linear with 180 degrees. Jadi gambar rajah ini kamu buat secara umum lah. Kalau kita kata you tak tahu lagi molekul tu apa, you buat AX2. Tapi kalau dah tahu, jadi saksanya kamu kena buat macam ni. Di kamu punya assignment tu you kena buat, kena letakkan central atom tu apa, terminal atom tu apa, dan letak dia punya bond angle sekali. Baru kita kata dia linear kalau you letak 180. Okay. So ini gambar rajah yang ujung ni adalah drawing dia lah. Drawing molecular geometry dan bond angle. Okay. You tak boleh draw secara umum lah sebab you dah tahu dah molekul tu apa. Kamu tak perlu nak buat bulat-bulat macam ni. Tapi kalau kamu buat juga, okay boleh. Kamu kena labelkan. Beryllium, hidrogen dengan hidrogen. Nyatakan mana central atom, apa terminal atom. Letakkan bond angle. Okay. Kalau 3 pasang elektron mengelilingi atom pusat dan semuanya bonding pair, jadi awan elektron adalah trigonal planar dengan 120 darjah apart. Okay, jadi general formula dia atau Vesper notation adalah AX3 sebab kita ada terminal atom 3. Tak ada lone pair pada central atom. Okay, sudut dia 120. Okay, jadi nama geometri itu adalah trigonal planar. 124. Saya tak boleh nak letak di sini, nak label sini, kita letak kat tepi. Kamu labelkan. Labelkan di molekul yang secara general, kalau minta dalam bentuk general. Kalau dah tahu molekul tu apa, kita nyatakan central atom tu apa, terminal atom tu apa. Okay. AlCl3, dia ni Al dengan Be ni tak perlu buat double bond. Okay. BeH2 pun sama, AlCl3 pun sama, tak boleh buat double bond sebab dia incomplete octet. Sekiranya 4 pasang elektron mengelilingi atom pusat, semuanya bonding pair, tak ada lone pair. Jadi rupa bentuk awan elektron, arrangement of electron pair atau arrangement of bonding pair sebab semuanya bonding adalah tetrahedral with 109.5 degrees apart. Formula dia kita akan tulis AX4 lah sebab terminal dia ada 4. Jadi rupa bentuk molekul, shape, molecular geometry atau shape ni samalah. Shape pun boleh kata, molecular geometry pun boleh kata adalah tetrahedral with 109.5 degrees apart. 109.5. 109.5. Contohnya CCl4. Ada lone pair, boleh buat Lewis structure. Kamu akan dapati no lone pair pada central atom, semuanya bonding pair. Jadi arrangement of kat sini boleh kata arrangement of bonding pair lah. Sebabnya semuanya bonding pair. Number of bonding pair. 4 bonding pair. Arrangement of bonding pair tetrahedral. Number of terminal atom 4. So general formula will be AX4. Molecular shape atau molecular geometry tetrahedral with 109.5 degrees apart. Jadi kamu perasan kat sini electron geometry, rupa bentuk awan elektron, arrangement of electron pair, arrangement of bonding pair itu rupa bentuk elektron tu sama dengan rupa bentuk molekul. Sebab semuanya bonding pair, tak ada lone pair. Nanti saya tunjuk juga di mana arrangement of
bonding arrangement of electron pair atau arrangement of electron domain tak sama dengan molecular shape. Sekarang ni sebab dia semua bonding pair, sebab tu jadi sama. Tak ada lain. Nanti saya tunjuk. Okay, sekiranya ada 5 number of electrons surrounding central atom, okay, atau number of electron domain tu berapa, 5, and how they are arranged, pasangan elektron ni mengelilingi atom pusat tu ada 5, dan bagaimana elektron-elektron tu disusun according to VSEPR, arrangement of electron domain boleh kata, atau arrangement of bonding pair, sebab semuanya bonding pair. Jadi arrangement of electron lah mengelilingi atom pusat tu. Dia disusun macam mana? Kalau 5 pasang, dia kena susun secara trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal with ada 90 degrees electron tu dia 90 degrees, ada 120, ada 180 pun boleh kata kat sini, nak labelkan 180 juga pun boleh. 120, 180. Okay, AX5. You nak label 180 sama pun boleh. Okay, CCl5. Saya ada kat sini. Okay, ni CCl5. Tanya. Dia ada axial dengan equatorial. Jadi axial dengan equatorial 90. Sudut dia 90. Jadi yang equatorial ni dia dalam satu satah trigonal planar 120. 124, 360 bahagi 3. 120. Nanti saya tunjuk yang gambar yang besar sikit lah. Jadi kamu patut boleh imagine lah 3 dimensi macam mana nak lukis, nak buat model ni. Saya harap semua boleh tengok daripada gambar ni, boleh lah. Okay, jadi labelkan you punya molecular geometry dengan bond angle dia 90, 120. Jadi yang 3 yang tengah ni semua 120 dan 180. Okay, next. Lastly, sekiranya number of bonding pair, sebab elektron tu elektron ikatan semua dalam kes kamu lah. Number of bonding pair ada 6. Semuanya bonding pair. Tak ada lone pair pada central atom. Arrangement of electron pair according to VSEPR, arranged in octahedral with 90 degrees apart. Semuanya bonding pair ada 6 terminal atom, jadi menyebabkan dia semuanya bonding pair lah. 6 atom mengelilingi atom pusat. Jadi 6 bonding pair. One angle 90. Di mana-mana you tengok tu 90. 90 degrees. 90 degrees. 360 bahagi 4. 90. Yang ni tegak dengan dalam satah 90. 90. Semuanya sama. Mana pun semua sama. 90 degrees. Octahedral. Okay. Jadi ini dia step-step dia lah. Bagaimana kamu nak menerangkan tentang geometri itu. Mula-mula kita terang dulu tentang geometri elektron itu. Bagaimana awan elektron itu. Bagaimana bentuk awan elektron itu. According to VSEPR. Valence shared electron pair repulsion theory. Okay, jadi kita nak terangkan geometri molekul, kita kena nyatakan dulu apa penyusunan elektron itu.
pasangan elektron ke bonding pair yang ada. Okey. Jadi kita kena buat dulu Lewis structure. Buat dulu Lewis structure, nak cari berapa pasang elektron. Nak tengok elektron-elektron yang mengelilingi atom pusat tu ada berapa. Ada berapa elektron dan apa jenis elektron dia. Jadi kamu kena draw Lewis structure dulu. Bila you dah draw Lewis structure, misalnya kat sini CH4, you dah draw, you dah pasti dia ada 4 bonding pair. 4 bonding pair elektron. Okay. Zero lone pair. Lone pair tak ada. Pada central atom tu. Ni 1, 2, 3, 4 ni. Semuanya dibuat garis-garis ni menunjukkan semua ni bonding pair. Ya, bonding pair. Bonding pair elektron. Bonding pair elektron. Tak ada lone pair. Jadi ada 4. Okay, ada 4. Count the total number of electron pair around the central atom atau elektron domain dan apa jenis elektron tu lah. Okay, apa jenis dia lah. Count the total number of electron pair around the central atom. Okay. Kita ketahui dulu ada berapa pasangan elektron mengelilingi atom pusat dan semuanya bonding pair. And then how they are arranged. Kalau 4 pasang nak susun macam mana? Arrange the electron pair in one of the above geometry to minimize electron repulsion according to balance pair electron pair repulsion theory lah. Arrange the electron pair berdasarkan yang ditunjukkan tadi ada 4 pasang to minimize electron repulsion. 4 pasang nak susun macam mana supaya penolakan dia minimum according to valence shell electron pair repulsion theory. Okay, sekiranya ada multiple bond, kita consider as one bonding pair. Kalau ada multiple bond, kita kena consider dia sebagai one sebab dia tak arah atom yang sama. Misalnya contoh ini Contohnya CO2, C double bond O, double bond O. Jadi kita nak kira berapa pasang elektron? Kita kira 1, 1. Jadi kira ini dia kira 2 pairs lah. 2 bonding pair. 2 bonding pair elektron untuk CO2 ni. Satu. Jadi kira 2 pairs. Nah itu maksud dia count multiple bond as one bonding pair. Ada double bond antara C dengan double bond O ni. Okay. Jadi kita kira double bond ni kira 1 sepasang. Sepasang. So jadi 2 pasang lah untuk CO2. Jadi ini kena jadi linear lah, 2 pairs. Dalam kes kita sekarang ni adalah 4 pairs. Jadi 4 pairs of electron surrounding central atom. Okay, bagaimana pasangan elektron tu harus disusun? Jadi dia kena susun secara tetrahedral lah sebab 4 pasang. Sebab penolakan dia minimum. Dia kena susun sejauh yang mungkin, susun secara tetrahedral 109.5. Okay, lepas tu kita kenal pasti pasangan elektron itu adakah adanya lone pair. When electron pair are bonding pair, tapi sekiranya semuanya pasangan elektron tu adalah bonding pair, jadi electron pair geometri sama dengan molecular geometri. Pasangan elektron ini oleh kerana semuanya adalah bonding pair, tak ada lone pair, jadi rupa bentuk elektron itu samalah dengan rupa bentuk molekul. Rupa bentuk elektron tetrahedral, rupa bentuk molekul pun tetrahedral. Okay. Geometri elektron sama dengan geometri molekul. Jadi kamu kena careful lah. Dia tanya geometri elektron ke, dia tanya geometri molekul. Nak jelaskan tentang geometri molekul, kena explain dulu geometri elektron according to Vesper. Sebab 4 pasang elektron, geometri elektronnya adalah tetrahedral. Jadi geometri molekul pun jadi tetrahedral sebab semua elektron tu adalah elektron ikatan. Tak ada lone pair. Faham ke tak? Ya all. Kamu dengar tak ni? Dengar? Dengar. Ya, cikgu nak tanya
Okey, apa ya? Maksudnya elektron pair geometri ni macam kena bagi tahu elektron pair tu didapatkan cahaya, tapi kalau molecular geometri tu dia just bagi tahu yang pembentukan dia ke? Sebab dia elektron tadi apa yang tanya tadi tu? Saya antara dengar dengan tak boleh dengar sebab dia dengar sikit. Dia mula-mula kita nak explain geometri molekul tu, kita mula-mula bila kita dah buat kita tengok ada berapa pasang elektron mengelilingi atom pusat. Kita tengok dan apa jenis elektron dia juga kita boleh nampak dah lah. Lepas tu bagaimana kalau kata 4 pasang, okey 4 pasang elektron dia nak susun macam mana? Kita dah ada daripada VSEPR tu dah ada dah. Kalau 2 pasang kena awan elektronnya macam ini. 3 pasang macam ini. Dia dah fix dah. Okey, according to VSEPR supaya penolakan dia minimum, pasangan elektron tu kena duduk macam mana? Dia kena shape awan elektron tu dia kena shape macam mana? Nah. Tapi lepas tu kita kena tengok okey dia semua tu bonding pair ke tak? Okey, kalau semuanya bonding pair, jadi rupa bentuk awan elektron tu akan jadi rupa bentuk molekul lah, samalah. Jadi maksudnya tadi kan ini hang nampak ni awan elektron duduk macam ni, macam ni, macam ni. Jadi molekulnya samalah. Pun shape seperti awan elektron tersebut. Okey. Kamu mungkin tak apa nak faham lagi sebab you tak tengok lagi. Sekejap lagi saya tunjuk sikit. Tapi dia bukan silibus kamu lah. Tapi tak apa saya tunjukkan contoh. Di mana rupa bentuk elektron itu tak sama dengan rupa bentuk molekul. Sebab dia ada lone pair. Ya? Saya sambung sikit lagi. Jadi kan ini kamu boleh, ni template ni kamu boleh guna untuk you punya presentation. Kan, bagaimana valence shell electron pair repulsion theory nak predikkan shape dengan bond angle, nak mencerita tentang geometri molekul tu. Jadi kamu boleh guna, nak explain, nak buat presentation tu kamu boleh guna template ni lah. Inilah ayat-ayat yang mungkin perlu ada lah dalam punya presentation. Mula-mula kamu cerita dulu apa dia punya Lewis structure tu. You draw the Lewis structure, you ceritakan bagaimana ada berapa number of valence electron, total valence electron ada berapa. Dalam kamu nak melukiskan Lewis structure tu. Kamu kena explain sikit lah bila buat presentation tu. Misalnya kamu diberi molekul BF3, kamu cerita, okay, boron berapa valence electron, fluorine berapa valence electron, menjadikan total valence electron berapa. Jadi kemudian kamu buat Lewis structure, kamu draw dulu scatter structure, decide central atom, terminal atom macam mana. Kemudian kamu tolak elektron macam mana. Hingga kan kamu dapat dia punya Lewis structure macam mana. Kamu explain sikit macam sebelum ni. Kamu boleh tengok YouTube. Saya ada muatkan ada yang student saya suruh explain macam mana dia buat Lewis structure. Okay, come up with the Lewis structure tu macam mana explanation dia. Okay, jadi dah dapat Lewis structure dah. Jadi kamu nampak di sini dia ada 3 bonding pair. Tak ada lone pair. Dia ada 3 bonding pair. So according to valence shell electron pair repulsion theory, when there are 3 bonding pair. Jadi saya buat template ni supaya kamu just isi je. Di sini apa maklumat dia yang tak sini. 3 bonding pair of electrons surrounding central atom. Electron itu will repel each other according to VSEPR. They are arranged in trigonal planar. Kat sini dimasukkan. Ni. Benda ni. 40 ni isi dengan perkataan yang sebelah kanan ini. Elektron will repel each other according to VSEPR kan. Pasangan elektron ni dia akan repel each other. So they are arranged as far apart as possible in trigonal planar in order repulsion to be minimum. Itu VSEPR lah. Kata kalau 3 pasang nak susun macam mana? Trigonal planar. Jadi shape-nya jadi trigonal planar sebab semuanya bonding pair lah. Electron pair ni semuanya adalah bonding pair. Okay, the shape is trigonal planar with bond angle of 120. Sini saya tak ada cakap tentang semuanya bonding pair kan. Okay, because tambah sikit ni lah. Because the pair of electrons, the 3 pairs of electrons are bonding pair.
Tapi saya dah hafal kat atas ni kan, bonding pair ni. Dah ada kat sini lah. Apalah, dah ada dah. Sebab saya dah cakap kat atas tu, bonding pair. Kalau kata nanti beza, you tengok nanti di mana dia lone pair, baru kita kena nyatakan dia adalah lone pair. Tak payahlah yang ni. Dia dah ada nyata di belakang, di atas dah. Okay, ini saya tunjukkan di mana electron tu adalah juga lone pair. Nak delete yang tadi tu. Nak control. Okay, tak payah nyatakan dah lah sebab saya dah ada nyatakan kat sini. Bendera semuanya adalah bonding pair. Bonding pair elektron. Jadi shape pun jadi macam shape elektron. Ni shape elektron, geometri elektron. Geometri elektron pair, geometri bonding pair sebab semuanya bonding pair. Saya guna planar geometrinya. With bond angle of 120. Jadi kamu kena labelkan di sini 120. Tak nak aktif di sini tu. Ini 120. Problem dah. Okey. Jadi kamu boleh guna template ni untuk explain kamu tu. Mesti mention tentang Vesper. Kamu kena cakap Vesper. Vesper teori yang jelaskan tentang geometri ni mesti Vesper. Kamu boleh guna ayat-ayat ni. Untuk menjelaskan dia punya presentation. Okey. Yang ini ada berapa slide? 1, 2, 3, 4. Ini termasuk yang bawah ni. Yang bawah tu. Jadi ini tidak lagi dalam silibus kamu. Asalnya yang saya muatkan juga ni sebab dulu kami tak berapa clear lagi silibus UR tu perlu tak letakkan kalau ada lone pair pada central atom. Sebab the first exam mula dia ada dalam silibus kami tak letak tapi dalam exam keluar. Jadi the next year tu saya muatkan juga. Saya terangkan juga kalau kata ada lone pair, shape-nya jadi apa. Tapi sekarang ni hopefully tak adalah kalau kata nanti. Tapi you all ada sekadar UPS je kan. Kita dah buat make sure tak ada yang lone pair pada central atom lah. Tapi tak apa, saya terangkan juga. What's the difference? Different bagi you ada idea sikit. Nanti di SDS kamu akan belajar dengan lebih lanjut inilah. Kamu akan tibanya termasuk dengan inilah. Okay, kamu tengok yang mana yang saya tadi duk pening-pening nak explain kat you all, nak bagi you all faham apa beza kalau kata arrangement of electron yang dikatakan tak sama dengan geometri molekul tu. Kita tengok contoh okay. Kalau kata tadi kan kita ada belajar number of electron pair. Kalau dia dua tak ada dalam tu lah, dua tak ada dalam. Kalau dua, lepas tu kalau ada lone pair dia tetap jadi linear juga. Ini kan dia kena start dengan 3 lah. 3. Kalau kata ada 3 pasang elektron mengelilingi atom pusat, number of electron pair surrounding central atom ada 3. How electrons are arranged? So 3 pasang. 3 pasang ni dia kena susun secara trigonal planar. Tapi sekarang sekiranya daripada 3 itu 2 adalah bonding pair, 1 lone pair. 1 lone pair, 2 adalah bonding pair. Contohnya dalam NO2-. Kamu buat Lewis structure, kamu akan dapati pada central atom N itu akan ada sepasang lone pair. Dan dia ada 2 bonding pair. Nampak O ada 2. Jadi 2 bonding pair. Jadi altogether 3 pasang.
all together 3, tapi 2 bonding pair, 1 lone pair. Jadi dia punya notation tadi, kita tak boleh tulis AX3 lah. Sebab X tu ada 2 sahaja. Terminal atom ada 2 saja. Dia ada lone pair, jadi dia akan jadi AX2E. Jadi shape-nya sekarang tak jadi trigonal planar lah, sebab bila ada lone pair ni tak nampak apa-apa. Dia tak ada terminal atom. Dia hanyalah awan elektron saja. Dia tak ada atom. Jadi tak nampak apa-apa di ruang yang dekat dengan yang ada lone pair ni. Jadi shape-nya jadi V shape with bond angle lebih kurang 120 degrees. Kurang daripada 120. Sorry, ya. Kalau kata trigonal planar dia 120 kan. Tapi ini bond angle-nya jadi kurang daripada 120 lah. Sebab ni sekarang ni ada lone pair. Lone pair dia akan ambil ruang. Lone pair dengan bonding pair, repulsion dia greater than bonding pair. Jadi bond angle tu jadi kurang daripada 120. Kalau kata trigonal planar semuanya bonding pair, geometrinya, bond angle-nya 120. Tapi sekiranya ada lone pair ni dia akan ambil ruang yang besar, dia akan menolak elektron ikatan, penolakan dia lagi besar. Jadi menyebabkan sudut di antara X dengan X, sudut X, AX menjadi kurang daripada 120. You faham tak? Kamu faham tak saya nak terangkan apa? Sekarang di sini saya nak terangkan yang geometri elektron trigonal planar, tapi geometri molekul bukannya trigonal planar. Sebab dia ada lone pair. Ya, dia jadi V shape. Sebab ada 1 lone pair, 2 bonding pair. Boleh tak? Ya, faham tak ya? Boleh, faham. Tengok ya. Jadi geometri elektron kalau 4 pasang kan, awan elektron tu ada 4 pasang. Tapi oleh kerana dia ada 3 bonding pair, 1 lone pair. Jadi bentuknya jadi trigonal pyramidal. Ini. 2 bonding pair, 2 lone pair, bentuknya jadi V-shape. Nah, itu yang saya nak cuba tunjukkan pada you all. Yang di mana arrangement of electron pair tak sama dengan range molecular geometry. Kiranya dia ada lone pair. Jadi dia kena kenal pastilah sama ada berapa lone pair, ada berapa bonding pair. Kelasnya jadi apa. Macam tu. Tapi you all punya syllabus tadi, yang kita buat ni, sekarang ni semuanya bonding pair. Tak ada lone pair. Jadi dengan itu, kita boleh kata terus dah, number of electron pair. Dekat sini, instead of kata number of, kita boleh kata terus number of bonding pair. Instead of kata number of electron pair, tak tahu lagi electron pair tu apa. Kita dah boleh kata dah number of bonding pair sebab dah menjurus kepada semuanya bonding. Faham tak? Patutnya kita kena kata general dululah number of electron pair. Tapi sebab you all dah hanya belajar tentang bonding pair, so you boleh just kata number of bonding pair. Dalam you punya assignment tu dia buat number of bonding pair. Patutnya electron pair kan. Tapi kita dah spesifik kepada basic molecular geometry di mana semua electron pair tu adalah bonding pair. Jadi kamu boleh kata dah number of bonding pair berapa. Arrangement of bonding pair. Terus kepada bonding pair. Faham tak? Instead of kata electron pair. Kalau kata macam ni, kalau kata gambar ini, sebab dia ada lone pair. Jadi di sini kamu tak boleh kata number of bonding pair lah. Ini kena kata number of electron pair. Sebab dia ada bonding pair, ada lone pair. Jadi number of electron pair. Berapakah bonding, berapakah lone pair. Kita nak kena menghabaq yang tu baru kita boleh tahu shape dia macam mana. Macam tadi you all semuanya bonding pair dah. Jadi kita boleh kata teruslah number of bonding pair, arrangement of bonding pair. Macam tu. Faham ke? Jangan keliru
Bonding tu sebab dia semua bonding elektron ikatan. Lone pair yang tak ikatan. Jadi kamu nampak ada lagi banyak shape-shape yang akan kamu belajar di SDS. Sebab daripada macam 6 pasang pun ada berapa yang you all belajar, dia ada lone pair. Inilah yang you all akan belajar lagi nanti di SDS. Yang sekarang you all belajar yang ni je. Okay. Okay, nanti 3 pasang dia tak tunjuk kat sini. Kalau 3 pasang, kalau lone pair, saya tengok. Ni 3 pasang. Ni 4 pasang. Dia tak tunjuk ni satu. 3 pasang dia ada band juga. 3 pasang kalau ada lone pair, dia jadi band. Okay. So 3 pasang adalah kalau ada lone pair ada satu lagi shape. Kalau 4 pasang dia ada kalau semuanya bonding tetrahedral. Kalau ada lone pair trigonal pyramidal. Kalau ada 2 pairs dia jadi band untuk water. 5 pasang dia macam-macam gini. 5 pasang semuanya bonding trigonal bipyramidal. Tapi kalau sekiranya dia ada lone pair dia jadi seesaw. Kalau ada 2 lone pair C-shape. Kalau ada 3 lone pair dia jadi linear. 6 pasang. Okey, kalau semuanya bonding octahedral, kiranya dia ada lone pair dia jadi square pyramidal. Kiranya ada 2 lone pair dia jadi square planar. Jadi sama berikan. Kalau kamu nak tahulah kalau kenapa ada shape-shape ni. So jangan peninglah nota tu saya ada bagi lebih lagi daripada yang silibus kamu. Sampai kalau kamu tak tengok pun tak apalah itu Ini. Jadi ini penjelasan ni berdasarkan kalau ada lone pair. Jadi baru repulsion of lone pair greater dia ni come in lah sebab dia ada lone pair. Ni cerita kalau kata silibus kamu tu lebih lagi lah. Terhad dah. Okey, boleh faham tak geometri? Kat tu. Ada nak tanya soalan? Faham Jadi bahagian ni yang ini kamu boleh cross out lah. Ni 1, 2, 3, 4 ni. Tapi saya nak you all tahu general idea je lah. Yang nanti ada lagi lah shape dia yang akan kamu belajar di SDS. Okay. Ini pun boleh cross out. Okay, jadi sekarang kita nak masuk yang ini. Supaya kamu boleh buat lagi tu yang polarity tu. Dalam assignment tu ada polarity. Okay, polarity. Ada lagi sejam. Okay, sekarang ni kita nak tentukan pula polarity of molecule. Polarity of molecule. Molecule tu kita nak kata dia polar ataupun tak polar. Berkutub ataupun tidak. Polar tu berkutub. Maksudnya awan elektron tu dia sama rata ke, symmetrical ke tidak. Molekul tu ada tak partially negatif, partially positif. Okey, jadi kita kena tahu dulu apa yang dikatakan bond dipole. Bond dipole. Bond dipole dan dipole moment. Okey. Ayat banyak sikit lah, kamu bear with me. Okay, when there is a difference in electronegativity, ini tiga segi ni difference, En ni electronegativity. When there is a difference in electronegativity between two atoms, then the bond between them is polar. Okay, kalau ada beza electronegativity antara dua atom berikatan, ada beza electronegativity, jadi ikatan tu kita kata polar, polar bond. Kalau ada beza electronegativity, ikatan tu kita kata polar. Okay, contohnya saya ambil molekul yang simple HF. H dengan F. Okay. H, electronegativity dia 2.1. F 4. Jadi delta En dia beza antara dua lah.
part tolak 2.1. Jadi ada beza yang besar electronegativity dia. Electronegativity sebab tak sama. Okay, jadi ada beza dia. Saya tak mau tolak kat sini. Kamu boleh tolak kat situ berapa delta En ni maksudnya tolak 2 lah antara kira F4 part tolak 2.1 bagi hidrogen 2.1. Okay, jadi ada beza yang tinggi. Jadi in HF, electron density on F is more than on H. Jadi nampak awan elektron yang lebih tertumpu kepada F tu. Okay. The positive end or pole in a polar bond is represented as partially positive and the negative pole partially negative. Jadi kawasan yang kaya dengan elektron, okay, atau yang kurang dengan elektron, yang ini kurang dengan elektron, kita mulakan dengan kurang. Okay. The positive end or pole in a polar bond is represented as partially positive. Hujung yang kekurangan elektron itu kita letak sebagai partially positive. Dia panggil positive end, partially positive. Dan yang hujung yang kaya dengan elektron, kawasan elektron dia tu tinggi, kita letakkan dengan partially negative. Dia bukan completely positif dan negatif kan, dia masih dalam ikatan covalent. Tapi elektron tu banyak ditarik oleh nukleus fluorine. Sebab fluorine lebih elektronegatif, jadi elektron lebih tertumpu pada nukleus fluorine. Elektron ikatan tu ditarik oleh fluorine dengan lebih kuat, jadi hujung negatif lah F tu. F lebih negatif, jadi hujung negatif, tapi negative pole, kutub negatif, So since there are two different ends of the molecule, partially negative dengan partially positive, so HF is called a dipole. Ada dua pole lah, di tu maksud dua, ada dua pole, negative and positive. So HF is a polar molecule. Jadi dia polar molecule lah sebab dia ada yang hujung yang partially negative dan hujung yang partially positive. Jadi bond dipole have a magnitude and direction. Bond dipole ni maksudnya ikatan yang berkutub, bond dipole. Ikatan yang ada, ikatan yang dwikutub. Ikatan yang dwikutub ni dia ada nilai dia, magnitude tu maksudnya nilai. Dia ada nilai dan dia ada arah. Ditunjukkan dengan vektor. Jadi dipole moment mu is the magnitude of the dipole. Nilai kekutuban ini, nilai dwikutub ini kita dibagikan dengan dipole moment mu. Jadi formula mu adalah Q kali dengan R, di mana Q tu adalah magnitude of the charge, nilai charge tersebut, dan R tu adalah distance yang separate the center of positive and negative charge. Yang ni sebenarnya kita taklah detail sangat macam mana cerita dia ini. Tapi kamu faham di sini iaitu dipole moment ni ada nilai dan ada direction. Formula dipole adalah inilah Q kali dengan R. Jadi unit yang diberi untuk dipole adalah D. Jadi dia akan ada nilai D. Tunjukkan berkutub atau tidak, kamu tengok ada nilai D. Mana lebih berkutub, D dia lagi besar ke? D lagi besar maksudnya lebih berkutub. Okay, ini conversion dia tu 1D tu berapa cm. Kamu jangan pening-pening sangatlah dengan formula ni. It's just that untuk kita tengok kutub tak kutub tu, nanti kita tengok ada tak ikatan berkutub dalam molekul tu, ada difference tak antara dua atom yang berikatan tu dari segi electronegativity dia. Nanti kita tengok shape dia pula. Ini dalam kes ni HF ni dia linear, jadi F tu lebih elektronegatif, jadi ikatan dia berkutub, polar bond, dan molekul pun polar.
Ada yang ikatan polar tapi molekul jadi non-polar. Kita tengok seterusnya ya. Cikgu nak tanya soalan. Aha. Aha. Yang nilai N tu macam mana nak tahu? Yang contoh H tadi 2.1. Okey, ini memang ada electronegativity, ada dalam topik dia berkala tu, kamu tengok dalam topik electronegativity dia ada nilai-nilai dia. Kalau kita tengok tujuk kat periodic table, mana-mana pun ada nilai electronegativity value, memang diberi dalam periodic table pun ada. Tapi di sini kita bukan nak tahu secara detailnya sangat. Saya tunjukkan nilai jugalah sebab saya nak tunjuk. Lagi kamu kata macam mana you tahu fluorine tu lebih electronegatif, berapa nilai dia, tak tunjukkan kat sini, macam nak tahu dia lebih electronegatif ke tak kan. Tapi kalau saya tak tunjuk nilai pun, kamu kena tahu dah yang fluorine ni lebih elektronegatif lah. Fluorine tu dia adalah atom yang lebih elektronegatif sebab Pauling scale tu memang fluorine lah yang tertinggi. Baca tentang electronegativity, fluorine paling tinggi electronegativity value dia sebab dia based on fluorine, Pauling scale tu. Dia letakkan fluorine paling tinggi. Jadi atom-atom lain adalah berdasarkan fluorine. Jadi kita tahulah fluorine paling tinggi. Dan juga kita tahu yang atom yang ke kanan ya, daripada periodic table, dia lebih elektronegatif berbandingkan atom yang belah kiri. Jadi kita guideline yang tu je. Tak perlu juga you all tahu dengan detail nilainya berapa-berapa tu, tak perlu. Kita tahu je yang kita dah belajar periodic table sebelum ni, yang electronegativity across the period increase, down the group decrease. Jadi kita berdasarkan itu je. Kita tahu position elemen dalam periodic table tu. Saya suruh you hafal kedudukan dia. Jadi kita boleh anggar dah. Okey, mana lebih elektronegatif, mana kurang. Macam tu je guideline dia. Tak perlu juga kamu nak cari dia punya elektronegativity, tak perlu nak hafal. Tapi kalau kamu ada, kamu tahu sedikit tentang nilai-nilai dia ni, kamu nak tunjukkan atau you buat assignment, you boleh refer pada elektronegativity, okey lah. Tapi macam kalau dalam exam kan, you tak perlu nak hafal lah elektronegativity value ni lah. Kita tahu je dia mana lebih negatif, mana kurang. Berdasarkan kedudukan dia dalam periodic table. Itu menjawab tak? Ya, siapa tanya ni? Ayan. Ya. Menjawab ya? Terima kasih. Okey. Jadi, tadi dalam menentukan polariti molekul ni macam soalan assignment sekarang ni kita nak cari molekul tu polar atau tidak. Kolom yang akhir tu kita nak cari sama ada molekul tu polar atau tidak. Okey, jadi first kita kena tengok tadi polarity of the bond tu. Polarity of the bond tu kita tengok bezel electronegativity tu. Bukan nak suruh cari nilai bukan maksud sini, maksudnya kita just nyatakan antara dua atom yang berikatan tu ada dia kedudukan atom tu dia apa dalam periodic table tu dia satu atom dia lebih kiri, satu atom lagi dia lebih kanan. Jadi ada beza lah electronegativity dia. Tapi take note ada atom yang lebih kurang electronegativity dia. Kita letak kat sini iaitu kalau kita rujuk balik pada periodic table, kita take note jugalah yang atom ni dia lebih kurang electronegativity dia. Kamu rujuk balik nota kejap. Buka itu nampak tak? Nota saya mana dia? Electronegativity value dah tahu jugalah ni. Sebab ada one time tu dia bagi trick sikit dalam exam. Di mana dia bagi atom yang sama electronegativity dia. Jadi tak ada beza lah. Atom lain-lain tapi ada electronegativity dia sama. Kamu rujuk dekat ini. Electronegativity muka surat 62. Saya nak nyatakan kat sini. Dia take note yang electronegativity dia sama. Iaitu karbon sama dengan sulfur. Iaitu 2.5. Nitrogen sama dengan klorin. 3.5. 3.0. Karbon 2.5, iodine pun 2.5. Karbon, sulfur, iodine.
Dia sama juga dengan ID 2.5. Jadi kalau kita buat carbon bonded dengan sulfur, dia sama, jadi kita tak boleh katakan yang ikatan tu polar lah sebab electronegativity dia sama. Carbon, ada lagi tak oxygen, phosphorus dengan hidrogen. Phosphorus sama dengan hidrogen 2.1. Faham tak? Jadi contohnya kan, kalau you buat, kalau dia bagi pH 3, jadi P, dia kita buat Lewis structure, H3, dia ada satu lone pair. Jadi kamu tak boleh tunjuk, macam ni, kita nak tunjuk ni, dia punya arah dipole tu. Kita nak tunjukkan bond dipole tu pointing kat mana. Bond dipole tu nak tunjuk pointing kat mana. Jadi kita tak boleh tunjuk antara P dengan H ni, kita tak boleh kata arah dia macam ni. Salah. Sebab dia electronegativity dia sama. Kalau sama, kita tak boleh tunjuk dia punya bond dipole tu. Jadi kena careful jugalah. Ini kalau trik soalan lah. Soalan yang trik-trik ni. Phosphorus sama dengan hidrogen, electronegativity dia. Carbon sama dengan sulfur dengan iodine. Nitrogen sama dengan chlorine 3.0. Jadi electronegativity mereka ni sama, tak boleh tunjuk dia punya bond dipole. Take note sikit . Okey. Jadi kita kena tengok dulu mula-mula polarity of the bond, sama ada bond tu polar atau tidak. Bond tu polar sekiranya ada beza electronegativity. Jadi kena tengok dulu ikatan tu berkutub atau tidak. Ketempatan elektron lebih tertumpu kat satu nukleus ataupun tidak. Kemudian baru kita tengok shape dia. Kita buat shape yang betul. Sama ada molekul tu simetri ataupun tak simetri. Simetri ataupun tak simetri. Simetri SYMMCN. Asymmetry ni maksudnya not symmetry. This is not not symmetrical. Not symmetry. Okey. Jadi molekul tu akan polar kiranya dia tak simetrik. Dan bond dipole do not cancel. Okey. Dia ada polar bond. Okey. Polar bond tu not symmetric. Polar bonds are asymmetrically arranged and bond dipole do not cancel each other. Then baru molekul tu polar. Polar molecule when the polar bond are asymmetrically arranged. Dia punya shape tu menjadikan polar bond tu tak simetri. Kedudukan polar bond tu jadi tak simetri dan dia tak saling batal. Bond dipole do not cancel. Okay, macam mana contohnya sini kalau non-polar molekul dia the other way around lah polar bond tu adalah symmetrically arranged and bond dipole can cancel. Opposite pada tadi. Okay, contoh di sini. Okay, jadi di sini saya tunjukkan dua molekul CO2 dengan H2O. Jadi di sini CO2 non-polar. Manakala water adalah polar. Jadi non-polar mu tu kosong. Manakala polar mu tu ada nilai. Dipole moment tu ada nilai. Berapa D. Maksudnya dia polar. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu polar tak polar? Rule tadi kita tengok dulu mula-mula polarity of the bond. Okay. Contohnya CO2. CO2 ni bila you buat Lewis structure. Ini dia tunjuk dengan saya banyak sangat contoh ni, saya nak remove you ada salin nilai-nilai electronegativity tu. Okey, buat balik highlight ni.
CO2 ni tak boleh tukar kalau kata kan dia tak boleh. Okay, CO2 ini bila you buat Lewis structure, molekulnya jadi macam ni lah. C double bond O, double bond O. CO2, bila you buat Lewis structure dia, you akan buat C double bond O, double bond O kan. Jadi pada central atom, terminal atom memang ada lone pair. Tapi pada central atom tu, tak ada lone pair, dia ada bonding pair ni. Dia macam ada double bond, double bond, double bond. So kita nak tahu shape dia, oleh kerana dia multiple bond ni kita anggap satu pair, dia satu-satu jadi ada two bonding pair lah, kita lebih kata, boleh kata two bonding pair. So kita akan dapati awan elektronnya bentuknya linear, jadi molekulnya jadi linear lah. Jadi CO2 is a non-polar molecule sebab dia punya bond dia tu memang adalah polar. Sebab carbon ni less electronegative berbanding dengan oxygen. Oxygen more electronegative. Jadi kita kena tunjuk dia punya bond dipole pointing towards electronegative atom. Kita tunjuk macam ni. Dalam shape dia yang linear, kita tunjukkan dipole, bond dipole pointing towards oxygen. Okay, daripada carbon kita buat pointing towards oxygen sebab oxygen lebih elektronegatif. So kita ada bond belah kanan dan belah kiri. Jadi bond dipole ni dia akan saling cancel. Bond dipole ni dia akan cancel each other sebab dia opposite direction. Jadi polar bond ni adalah symmetry. Molekul ni dia symmetry. Dia ada paksi simetri, boleh membahagikan dua sebab dia linear shape. Shape dia tadi kita habaq dia linear. Dia ada polar bond, tapi polar bond ni symmetrically arranged lah. Jadi bond dipole akan cancel each other. Nampak di sini dipole moment, bond dipole cancel each other. Dengan itu dipole moment dia adalah kosong. Ni dipole moment. Dipole moment. Dipole moment sama juga dengan kosong. Jadi dengan itu molekul ni adalah non-polar lah. Jawapan ni dah bagi awal dulu. Ni dia explain kenapa dia non-polar. Okay. CO2 is a non-polar molecule because dia ada polar bond tapi polar bond tu symmetrically arranged. Menyebabkan dipole moment akan cancel each other sebab molekul tu dalam bentuk linear shape, menjadikan polar bond tu symmetrically arranged dan dia cancel each other. Bond dipole cancel each other sebab dia linear tu menjadikan bond dipole tu akan cancel each other. Okay, kalau kata H2O, bila you buat Lewis structure, buat kat sini. You buat Lewis structure, dia ada two lone pairs surrounding central atom. Jadi H2O ni akan jadi polar sebab dia ada polar bond. Oksigen dengan hidrogen. Oksigen lebih elektronegatif. Hidrogen is less. So kita akan tunjukkan bond dipole pointing towards oksigen. Tunjukkan bond dipole. Jangan buat di ikatan, buat di luar daripada ikatan. Jangan buat dalam ikatan. You kena tunjuk, bila nak tunjuk polarity, kita tunjukkan bond dipole. Tunjukkan bond dipole dia ni. Bond dipole. Bond dipole, dia pointing towards oksigen sebab oksigen is more electronegative than hydrogen. Jadi, oleh kerana bentuk ni adalah bentuk band shape. Jadi, polar bond adalah asymmetrically arranged. Jadi tak simetri. Dia tak simetri dah sekarang ni. Jadi ini kalau kamu belajar
belajar vektor kan. Kalau kita ada ini campur dengan ini, dia akan jadi ke atas kan. Resultant dia. Jadi bond dipole tak akan cancel lah. Macam tadi, CO2 tadi dia kiri dan kanan angle yang sama, jadi dia akan saling batal. Tapi yang ini dia akan nampak pointing ke atas. Jadi bond dipole do not cancel. Do not cancel. Dengan itu dia ada nilai lah. Dipole moment dia. Dipole moment dia ada nilai. Q kali dengan R tadi ada nilai, iaitu about this much, 1.84 D. dB dia panggil. Overall dipole pointing upwards. Dia tunjuk naik ke atas macam ni. Ni overall dipole dia ada nilai. Dia buat ke atas. Macam ni pun boleh. Jadi molekul ni adalah polar. Okey, jadi apa yang kamu nak kena explain tadi? Kamu kena nyatakan adanya polar bond sebab oksigen more electronegative than hydrogen. So ada polar bond. Dan polar bond ni adalah symmetrically arranged. Asymmetrically arranged. Asymmetrically arranged sebab dia dalam bentuk band. Shape dia tu adalah band. Sebab dia ada lone pair, ada two pair. Dia ada two bonding pair. Shape nya jadi band. Tapi shape-shape ni yang kalau lone pair you tak belajar lah pula. Hopefully kamu boleh lukis lah bentuk-bentuk dia ni. Kalau kata dia ada lone pair, bentuknya macam mana. Ni sekarang ni pelik sikit lah syllabus ni. Sebab shape dia tu you tak belajar semua. Tapi polarity sekarang ni syllabus kamu kena belajar semua. Kamu dia macam, sebab dia kalau sebelum ni polarity tu dia had kepada yang linear saja. Sekarang dia tak ada had lah pula. Jadi dia macam pelik sikit lah. Shape tak belajar semua. Tak semua shape, tapi polarity tu boleh nak kena tentukan sama ada dia macam ni linear ataupun band. Kalau band ni memang dia polar molekul tu. Sedangkan band tu kamu tak belajar shape dia. Itu macam pelik sikit lah. Hopefully benda-benda tu lagi tu kamu pun tak ada exam. Dia tak ada yang dalam kamu punya dalam kamu punya syllabus, yes, okay, sorry. Dalam kamu punya syllabus, kerana shape dia tu yang basic shape, polarity pun kita tengok berdasarkan basic shape saja. Jadi tak termasuk lah, masuk yang saya buat ni lah, tak termasuk lah patutnya. Tapi saya nak tunjuk beza yang dia katakan polar dengan non-polar. Jadi kita nampak beza. Yang basic shape yang awak belajar tu semuanya tu non-polar. Non-polar sebab dia semuanya cancel. Tapi kalau dia terikat dengan atom lain-lain, then dia jadi polar balik. Nanti kita tengok assignment. Kita sebenarnya dah boleh discuss tentang assignment. Tapi tapi tak apa, saya habiskan yang ni, nanti kita tengok assignment sikit. Tak faham. Okey, jadi kan kamu belajar basic shape sahaja. Jadi kita tengok polarity for basic shape sahaja. Polarity for basic shape. Saya buat correction sikit. Tadi saya ada cakap macam semua shape tak belajar, tapi sebenarnya polarity kamu hanyalah berdasarkan shape, basic shape sahaja. Okey. Jadi kalau linear, kalau atom dia semua sama, atom dia sama, terminal atom maksud saya, AX2. Okay, jadi linear, dia akan saling batal. Jadi dia akan jadi non-polar. Semua ni jadi non-polar sebab dia cancel each other. For basic molecular shape, all polar bond adalah symmetrically arranged sebab shape dia symmetric. Jadi bond dipole akan cancel each other. So dipole moment will be equals to 0. So no resultant dipole moment. Molekul adalah non-polar. Okay, kalau kata atom terminal tu lebih electronegative, jadi kamu kena buat pointing bond dipole tu pointing upward lah. Bond dipole. Bond dipole pointing upward. Tapi kalau sekiranya
central atom lebih elektronegatif bandingan terminal, kamu kena buat pointing inwards. Ini kalau kata X is more elektronegatif. More elektronegatif, jadi kita buat pointing upwards lah macam tu. Jadi kalau linear, dipole moment akan cancel, trigonal planar pun akan cancel, tetrahedral semua pun akan cancel, trigonal bipyramidal semuanya akan cancel, octahedral pun semuanya akan cancel. Nah, semuanya cancel. Ini yang ini punya They cancel semua each other. Okay. Sebab semua shape untuk basic shape ni semuanya adalah symmetrical. Jadi bond dipole akan cancel, dipole moment equals to 0. Tak ada resultant dipole moment. So molekul adalah non-polar. Jadi saya buat sini let terminal atom more electronegative than central atom. Jadi vektor dia pointing outward. Tapi sekiranya atom yang terminal tu less electronegative, then vektor tu pointing inward. Okay. Okay. Oh, sini saya dah bagi juga Sini saya dah bagi, saya pun dah lama buat nota, tak ingat dah. Okay, jadi nak predict sama ada polar atau non-polar molekul. Jadi first step tu mula-mula tengok dulu electronegativity value. Tak tengok value pun tak apa, you just predict kedudukan dia dalam predict table. Adakah lebih electronegatif, ada beza ke tak electronegatif tu, maksudnya tapi kena careful lah tentang atom yang electronegativity dia sama. Phosphorus dengan hidrogen, nitrogen dengan klorin. Ini ada lagi carbon, sulfur, iodine, boron dengan arsenik. Kalau kata dia terikat antara dua atom yang sama electronegativity ini, jadi kamu tak boleh buat bond dipole lah. Okay, harap dia tak ada trik-trik juga lah. Kalau kamu boleh ingat, kalau kata phosphorus sama dengan hidrogen. Jadi ingat macam tu je. Nitrogen dengan klorin. Tak ada electronegativity. Macam tu. Jadi kemudian kita buat shape molekul tu. Jadi pada shape tu kita tentukan dia punya bond dipole nak buat pointing outward ke, pointing inwards ke. Jadi dengan itu resultantnya jadi macam mana. From the molecular shape determine whether bond dipole cancel to give a non-polar molecule or they combine to produce a resultant dipole moment for the molecule. Jadi kalau kata benda tu ada lone pair, memang ada contribution to dipole moment. Tapi sebab you all basic molecular geometry, tak ada lone pair lah. Ada moment ni, tak ada lah. Dia punya molecular geometry you all tak ada lone pair. Tapi kalau nanti bila di SDS, jadi polarity kena tengok juga ada lone pair ke tak ada lone pair pada central atom. Okay. Jadi contoh kat sini ni saya ada contoh juga bagus kat sini. Okay, determine the polarity of CCl4 dengan CCl3F molekul. Jadi carbon dengan klorin, klorin is more electronegative. Jadi kamu buat dipole moment, bond dipole. Ini bond dipole. Anak vektor-vektor ni adalah bond dipole. Buat bond dipole pointing towards Cl dalam bentuk yang shape yang kita dah bila buat Lewis structure ni nampak ada 4 pairs of electrons on the central atom. So pasangan elektron ni dia kena susun secara tetrahedral. So you buat shape tetrahedral, you buat dipole, bond dipole pointing towards Cl. Jadi kalau kata terminal atom semuanya sama, jadi strukturnya jadi symmetric, dia non-polar. Di sini kena mention yang electronegativity of chlorine greater than Cl. Tak perlulah nyatakan nilai dia berapa. Just state that chlorine is more electronegative than carbon. So a bond dipole exists between carbon and chlorine. Dia pointing towards chlorine. So Lewis structure dia having 64 number of electrons, and kita akan dapati ada 4 bonding pair of electrons surrounding central atom carbon. So based on valence shell electron pair repulsion theory, for 4 pairs of electrons surrounding central atom, they will be arranged in tetrahedral
for repulsion of electron to be minimum. So the shape will be tetrahedral, which is the electron distribution dia adalah symmetric. So bond dipole akan cancel each other sebab dia dalam symmetric. Tetrahedral ni adalah symmetric. So molecules will be non-polar. Okay, tapi as contrast to CCl3F, okay, F tu much more electronegative than carbon. Jadi antara carbon dengan klorin, memang klorin lebih electronegative, tapi masih tidak membatalkan dengan klorin itu. Jadi dipole moment will not cancel each other lah. Okay. Jadi dia ada bond dipole sebab CF is more electronegative. The difference between CF is more compared with C dengan Cl. Okay. So Lewis structure dia sama. Dari segi they have 4 bonding pairs of electrons surrounding central atom and they are arranged in tetrahedral. Tapi dalam kes ni bentuk tetrahedral tapi dia tak simetrik dari segi dia mempunyai molekul ni mempunyai F yang lebih electronegatif. Jadi awan elektron tu nanti lebih tertumpu pada F. Jadi molekul ni jadi tak simetri. Walaupun dia tetrahedral tapi dia ada atom yang lebih electronegatif F. Jadi awan elektron nanti molekul tu dia akan mempunyai elektron yang lebih tertumpu pada F sebab F lebih elektronegatif. Jadi bond dipole will not cancel each other sebab dia non-symmetric atau asymmetric. Asymmetric. Jadi molekul ni adalah polar. Macam mana? Ada. Jadi, okay, saya tak mau masuk ini dulu. Jadi kita tengok kepada yang ini disebabkan oleh molekul tu polar tak polar. Jadi apa jenis daya tarikan lah. Daya tarikan antara molekul ni, intermolecular forces of attraction. Saya tak nak masuk dulu. Sebab kita tak ada masa, kita pergi kepada assignment. Kita pergi pada assignment. Kita tengok assignment. Assignment ni ada 2 parts. Nanti kamu tulis nama. Lepas tu scan balik sign semua ni, scan balik. Okey, table ni ada yang dah hantar pada saya. Jadi saya ada yang check dah tapi ada yang masih agak keliru juga. Di sini apa yang nak kamu kena masukkan. Okey, ni species dia. Okey. Take note ada yang positive charge, ada yang negative charge. Okay, number of valence electron, kamu total number lah. Total number of valence electron. Bila kita jumlahkan semua berapa. Lepas tu Lewis structure kamu draw. Draw Lewis structure. Jadi elektron di terminal jangan lupa. Contohnya. Lewis structure kena tunjukkan semua elektron. Elektron ikatan dengan non-bonding. Iaitu lone pair. Kalau kamu tak tunjukkan semua elektron, ada yang salah. Elektron ikatan kita boleh tunjukkan dengan garis. Misalnya, BeCl. Ni dia ada bonding pair elektron, kita tunjukkan dengan garis. Lone pair, tunjuk macam tu, 3 pasang. Okay. Number of bonding pair electron. Sebab kamu dah spesifik kepada belajar hanya basic molecular geometry. Belajar basic molecular geometry sahaja. Di mana semua electron pair surrounding central atom. Surrounding central atom tu adalah bonding pair. Tak ada lone pair. Bonding pair electron. Jadi kita tengok sini bonding pair. Bonding pair dia ada 2. So number of bonding pair 2. Okay.
And how they are arranged. Bonding pair tu bagaimana dia di-arrange. Jadi electron pair geometri atau bonding pair geometri pun boleh. Linear lah kan, betul tak? Linear, iaitu bentuk dia macam ni. Geometri elektron. Electron pair geometri. Elektron ni lah, elektron pair ni lah. Electron pair geometri ke, bonding pair geometri ke. And dia punya geometri macam mana? Yang tadi ni kamu nak buat bentuk V, tak apa kat sini bila buat Lewis structure. Tapi bila you buat Lewis kalau bila geometri, kamu dah kena spesifik dah, dia kena linear. Okay. Terminal elektron nak letak pun tak apa, tak mau letak pun tak apa. Tapi yang mesti adalah bond angle. 180, tunjukkan kat sini. Okay, sekarang polarity of molecule. Jadi kamu kena draw juga. Kalau nak draw lagi cantik lah, you buat dia ruang besar sikit. Sebab baru kita nampak. Kalau you tulis dia non-polar saja, tapi tak tahu kenapa kata non-polar kan. You buat dia punya geometri. Okay, tunjukkan dia punya bond dipole. Okay, chlorine dengan beryllium. Chlorine is more electronegative than beryllium. Jadi kamu buat bond dipole pointing towards chlorine dalam shape-nya yang linear. Buat macam tu. Jadi bond dipole akan cancel each other. Sebab satu pergi ke kiri, satu ke kanan dalam bentuk linear ni. Bentuk linear adalah symmetry. Symmetrical arrange. Bond, polar bond ni, BeCl tu dia polar bond. Sebab tu ada bond dipole. Sebab tu dia ada bond dipole. Bond dipole. Sebab dia polar bond. Cl is more electronegative than beryllium. So ada bond dipole pointing towards Cl. Tapi oleh kerana molekul ni linear, so bond dipole are symmetrically arranged. Jadi bond dipole akan cancel each other. Jadi mu sama juga dengan kosong. Dipole moment. Mu tu dipole moment. Dipole moment equals to kosong. But it cancel each other. Faham tak? Macam tadi. Tunjuk tadi mana dia? Ni. Kamu boleh tengok yang ini je lah. Ini ringkas lah. Ini. Kan? Dia adalah non-polar. Sebab dia ada polar bond. Sebab oxygen is more electronegative than carbon dalam kes ni. Sebab tu dia ada polar bond. Dipole moment dia pointing towards electronegative atom, oxygen. Jadi bond dipole tu akan cancel each other. Sebab dia linear shape. Polar bond tu symmetrically arranged. Ini explanation dia lah. Polar bond symmetrically arranged in a linear shape. So bond dipole cancel each other. So kalau you nak explain lah. Kalau you nak explain kamu boleh juga guna macam ni. Ni. Tunjukkan electronegativity of chlorine greater than beryllium. So dia ada bond dipole between chlorine and beryllium. Oleh kerana shape-nya tu adalah linear. Okay. So dia symmetry. Linear dan symmetric. So bond dipole cancel each other. Molecules tu non-polar. Kalau kamu nak explain. So nak explain lah. Sekarang dalam kes ni, kotak dia kecil je. Tak perlu juga nak explain dengan detail. Tapi kalau kamu boleh buat, sekadar kamu boleh buat macam ni. Macam ni. Ditunjukkan adanya bond dipole pointing towards chlorine. Sebab chlorine is more negative than beryllium. Lepas tu ditunjukkan bentuknya linear. So dipole moment ni akan cancel each other. Menjadikan bond dipole cancel each other. Menjadikan dipole moment equals to 0. Jadi molekul tu non-polar. Boleh tak macam tu? Faham tak? Boleh. Boleh.
Okey, mari kita tengok. Okey, yang kalau dia ion, ion di sini dia kata kalau kita tengok polarity of ion, memang dia polar lah sebab dia ada positif negatif tu yang ada polar lah. Kalau tengok polarity of molecule, kita berdasarkan tanpa melihat pada charge lah. Tapi di sini sebab memang dah ion, kita tak payah nak kata lah. Dia polarity of molecule. Molekul tu memanglah polar lah. Okay. Jadi dia tak letak situlah polar ke tak polar tu, memang dia polar lah. Okay. Kita tengok yang CH2Cl yang ni. Contoh. Kita buat tengok kamu faham tak ni. CH2Cl. Kan. Bila you all buat CH2Cl. CH2Cl2. Bila you all buat dia punya Lewis structure. Cantik ni. Dia punya Lewis structure dia. Kan? Macam mana kamu buat Lewis structure dia? Kita kira dulu elektron valence tu tak? Carbon berapa? Cami? Carbon berapa elektron valence? 4. 4. Hidrogen berapa? 1. Tapi ada 2. Okey. So klorin ada? 7 kali 2? 14. Kan? Tak ada charge. So 14, 18, 19, 20 kan? 20 elektron. Jadi number of electron valence sama juga dengan 20. Okey, kamu decide central atom. Hidrogen memang terminal lah. Klorin lebih elektronegatif daripada karbon. Hidrogen memang kena letak terminal. So karbon lah sebagai central. Dia ada hidrogen. Hidrogen ada 2, klorin ada 2. Okey, daripada 20 elektron, kita tolak dengan 2, 4, 6, 8. Tolak dengan 8, tinggal 12. Kan? Hidrogen tak perlu otak, dia memang duplet. 2 saja pun dah cukup dah dia. Okey, dia dah bahagia dah. Jadi 12 elektron ni, kita nak cukupkan otak elektron terminal. Iaitu klorin lah. Kita kena letak dia 3 pasang elektron. 3 pasang. 3 pasang lone pair. 6 kali 2, 12. Okay, 12 elektron. So habis. Jadi dia punya Lewis structure macam inilah kan. Lewis structure dia. Lewis structure kita dah dapat. Number of electron valence tadi adalah 20. Lewis structure. Ini. Okey, kemudian jawapan kepada apakah number of pair of electron ke number of bonding pair. Number of bonding pair electron. Number of electron pair. Number of electron pair ni maksudnya surrounding central atom lah. Yang mengelilingi atom pusat. Number of electron pair ni, number of electron pair surrounding central atom. Carbon. Berapa? Ataupun number of electron domain. Number of, nota saya number of electron domain. You nak kata number of bonding pair pun boleh. Bonding pair electron. Semuanya bonding pair. Jadi kita boleh kata number of bonding pair electron. Dan bagaimana dia disusun? So number of bonding pair adalah 4. How they are arranged? Geometry electron pair. Geometry electron pair pula.
Geometri electron pair maksudnya bagaimana dia disusun. Ataupun geometri electron domain. Arrangement of electron domain. Rupa bentuk awan elektron tu. Tetrahedral lah. Okay. Lepas tu, maksudnya yang ini ya, dia tetrahedral lah awan elektron ni. Tetrahedral. Lepas tu, okay. Shape-nya jadi, geometri pula Jadi geometri pula. Nak sambung ke mana ni? Buka test ni pula Yang ini yang kolom nombor berapa? Kita tengok assignment tu. Number of bonding pair electron. Ini kolom nombor 1. Ini nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. Nombor 6 tak apa bond angle. Nombor 7 Okay. Number of valence electrons. Kecilkan sikit ni. Okay, so number of valence electron, hak ni hak yang answer nombor 1. Number of valence electron, ni nombor 1. Okay. Nombor 1 Number of valence electron, nombor 1. Lewis structure, nombor 2. Ni yang nombor 2. Lewis structure. Number of bonding pair electron. Ni nombor 3. Geometry of electron pair. Electron pair geometry nombor 4. Ini nombor 4. Tetrahedral. Okay. Kemudian molecular geometry nombor 5. Molecular geometry. Ini nombor 5 Nombor 5 molecular geometry tetrahedral, sama macam arrangement of electron pair tu. Nombor 5. Kemudian bond angle. Okey, bond angle dia tak berapa nak samalah Bond angle dia sebab dia atom dia lain-lain ni ada efek juga. Tapi tak apa, kita bubuh lebih kurang lah Bond angle dia lebih kurang 109.5 more or less. Okay, jadi shape-nya tu kita kena buat tetrahedral lah Tadi dalam geometri, dalam Lewis structure you tak buat tetrahedral lah. Tapi kalau you nak buat juga pun tak kisah dalam Lewis structure tu. Okay, tunjukkan lebih kurang 109.5 approximately Satu tetrahedral Terminal tak payah tunjuk dah. Yang dikatakan tetrahedral tu. Terminal elektron tak payah tunjuk dah dia punya lone pair. Jadi molekul tu tetrahedral. Ni shape dia macam tu. Okey, nombor 6. Kemudian polarity. Ni polarity pula. Ni 7. Polarity Jadi okey, karbon dengan hidrogen ni karbon dengan hidrogen bolehlah you nak tunjuk sikit. Sebenarnya kalau kata karbon dengan hidrogen dia lebih kurang sama. 2.1 dengan 2.4 jadi karbon more or less negatif sikit lah. Sikit je beza dia. Tunjukkan. Dia pointing pada karbon lah sebab karbon lebih negatif. Karbon 2.4 kalau you tengok dekat nota tu. Karbon 2.4, hidrogen tu 2.1. Ini kadang ada masalah jugalah kalau kata tak tahu nak pointing ke mana lebih negatif ni. Sebab dia hidrogen ni, dia belah kiri tapi hidrogen ni flat sikit lah. Hidrogen dia small. Hidrogen duduk belah kiri tapi dia nilai dia kecil je. Ingat lebih kurang dia 2.1. Macam tu. Karbon ni 2.4. Jadi karbon dengan hidrogen memang karbon tu lebih sikit sahaja electron activity dia.
Dia buat dipole moment pointing pada karbon. Tapi klorin dengan karbon memang klorin lebih elektronegatif. Okay. Jadi tunjukkan dipole moment dalam molekul ni. Jadi oleh kerana dia ada atom yang berbeza, kalau semuanya sama barulah dia cancel. Sekarang dia tak sama. Ada hidrogen dengan klorin yang berbeza. Jadi dipole moment, bond dipole, itulah apa ni, kita nak ruang yang kecil je kan. Jadi kamu buat lukisan yang kecil saja macam ni. Jadi tunjukkan dia mu tak sama dengan kosong. Jadi dia polar. Polar molekul. Untuk yang nombor 7. Faham tak? Molekul ni polar. Dia walaupun dia tetrahedral, tapi shape ni tak simetri dari segi dia ada atom yang berbeza. Awan elektron tu tak simetri. Yang tak simetri ni awan elektron tu tak simetri. Dia menjadikan molekul tu polar. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Jadi kamu boleh tengoklah sini kan. So PF5 polar ke tak polar? Non-polar. Non-polar. PF5 kan. PF5 macam yang saya terang nota tadi. PF5. PF5. Ni PF5. Ni contoh PF5. Ni tak aktif. PF5. Contoh PF5. PF5. Okay. F more elektronegatif dan P. Jadi bond dipole pointing towards F. Jadi dia ada polar bond. Bond antara P dengan F tu polar. Sebab F more elektronegatif dan P. So bond dipole pointing towards F. Kamu buat semua towards F, towards F, to F. Since molekul ni adalah trigonal bipyramidal. Okay, dia boleh expression dia boleh, kalau nak tahu kata-kata kalau kena buat essay ke apa kan. So Allah. Okay, expression dia kat situ lah. Jadi polar bond dia adalah symmetrically arranged. Symmetrically arranged dalam trigonal bipyramidal. Shape dia symmetric. Trigonal bipyramidal ni shape dia symmetric. Jadi bond dipole akan cancel each other. Okay, so mu dipole moment equals to 0. No resultant dipole moment. Molekul ni adalah non-polar, PF5. Okay. Jadi be careful tadi yang structure tadi. Yang ni tadi kan, CH2Cl2 tadi. Walaupun tetrahedral tapi dia punya tak simetri dari segi dia ada atom yang berbeza. Klorin dengan hidrogen tu menjadikan tak simetri. Asymmetrical. Kalau kata semua atom sama dalam trigonal bipyramidal, dia jadi symmetrical. Macam tu. Okay, jadi dia jadi non-polar. Polarity amateur, non-polar. Buat bentuk dia PF5. Buat ni. Buat dipole moment. Buat dipole moment. Jadi mu sama juga dengan kosong, non-polar. Dipole moment akan cancel each other. Bond dipole. Saya suka kata dipole moment. Bond dipole cancel each other. Yang vektor-vektor pada ditunjukkan menunjukkan bond tu polar tak polar. Bond dipole. Bond dipole cancel each other. Menjadikan dipole moment equals to 0.
dipole moment ni adalah resultant dia lah. Dia ada direction dan juga nilai dia. Nah. Okay, jadi saya kena berhenti sampai situ lah. You all dah boleh buat assignment tu lah caranya ya. Dia faham tak? Nanti buat video, you pilih 2 daripada molekul di atas. Except BeCl tu dia tak nak bagi, jangan ambil yang tu. Kamu ada model, sambil kamu video tu sekadar ambil dengan telefon pun okey dah. You ambil telefon, kamu nak terang yang ni lah, terang kotak ni lah. Tapi saya tak nak you all terang balik kotak ni, dalam kotak ni you buat kertas lain, kertas yang besar sikit. Kamu tunjukkan bagaimana kamu melukis structure dia, macam mana. Dia tunjukkan step by step dia, dan kan kotak ni kecil tak ada tunjuk step by step dia. Jadi kamu ada kertas lain, kamu menerangkan bagaimana kamu dapat structure-nya tu macam mana. Kamu decide berdasarkan berapa pasang elektron mengenai atom pusat. Jadi menurut Vesper, you kena mention lah. Menjadikan geometrinya apa. Berdasarkan berapa pasang elektron yang you dah dapat daripada structure tu. Jangan kamu buat ayat yang saya tunjukkan template tu. Kamu ada yang tanya bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia, bahasa Inggeris lah nah. Tapi kamu just baca saja pun tak apa. Tapi dalam bahasa Inggeris. Okay, jadi geometrinya macam mana, and then you pegang you punya geometri yang kamu dah buat. Geometrinya apa. Suara kamu lah dan muka kamu nak tunjuk boleh, tak mau tunjuk pun tak apa, nak tunjuk tangan saja pun tak apa. Tapi kiranya kamu lah yang present. Faham tak? And then pola ke tak pola. Dia boleh tunjuk gambaran tadi. Boleh ke? Cikgu. Kira CH2Cl2 tu pola molekul lah? Pola. Sebab dia ada atom yang tak sama. Kalau kata terminal atom tu tak sama, dia akan jadi polar. Sebab dia tak akan cancel. Kalau atom dia semua sama, baru dia akan cancel. Sebab dia punya nilai bond dipole tu jadi sama kalau atom dia sama. Kalau CH2Cl2 ni, bond dipole dia tak sama. CH2 dengan Cl2. Okay, bond dipole dia tak sama. Yang ini Cl tu, Cl ni lebih elektronegatif berbanding dengan karbon. Jadi dia punya bond dipole dia besar sikit. Yang ini hidrogen dengan karbon. Bond dipole dia lebih kecil. Beza antara karbon dengan hidrogen tu lebih kecil. Beza electronegativity. Jadi bond dipole dia kecil. Jadi tak boleh nak cancel lah semua. Sebab bond dipole bagi antara karbon dengan klorin tu lebih besar. Jadi mu tu tak akan sama dengan kosong. Tak boleh cancel. Boleh tak? Jadi molekul ni polar. Walaupun dia tetrahedral. Dia tetrahedral tapi dia tak simetri juga. Dia tak simetri. Dalam kes ni dia tak simetri dari segi dia ada atom yang berbeza. Jadi kita tak boleh kata simetri. Yang simetri dari sini maksudnya awan elektron tu simetri ke tak? Dia tak simetri. Polar kalau kata tak simetri. Walaupun tetrahedral, kalau tetrahedral semua atom terminal tu sama baru dia simetri. Polar sebab dia tak simetri. Jangan ingat semua tetrahedral simetri lah. Jangan tengok terminal juga. Mana tadi? Cikgu. Tapi kalau saya susun Cl tu atas bawah, lepas tu H2 kiri kanan, tak boleh potong ke? Tak boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Dia pun tak tahu dia duduk macam tu kan. Tak boleh. Kita tengok overall. Jadi kalau kata dia polar, dia sebab dia asymmetry. Point dia kat sini. Kalau dia asymmetric, jadi dia polar bond tu asymmetrically arranged. Jadi dia adalah non-polar. Dia adalah polar, sorry. Dia adalah polar.
Kalau polar bond tu asymmetrically arranged. Jadi molekul tu akan jadi polar. Asymmetric arranged walaupun dalam tetrahedral. Sebab dia ada different atom, different bond dipole. Bond dipole dia different. Case ni dia saya kena tunjuk yang inilah tadi ni kan, yang ni dalam kes ni. Dalam kes ni CCl3F kan, dia jadi non-symmetric. Dia jadi non-symmetric. Walaupun dia tetrahedral, tapi dia awan elektron tu non-symmetric. Sebab dia ada atom yang berbeza. Klorin, dia tak sama. Dipole moment, bond dipole CF lebih besar. Bond dipole CF lebih besar banding dengan C dengan Cl. Walaupun semua Cl ni ada 3 ni kan. Tapi dia tak cancel juga kita kira. Jadi molekul tu akan jadi polar. Cikgu. Ha. Kiranya kan, kalau dia polar kan, kiranya angle dia minta angle dia, kira kena buat less than 109.5 lah. Bond angle dia tak sama macam kalau dia fully tetrahedral terminal atom yang sama. Dia tak sama. Kiranya kita kena buat angle dia less than ke apa? Kita buat lebih kurang. Saya buat tu. You buat approximately. Ni tak boleh. Dia approximately. Kalau kata tetrahedral betul, 109. Ni kan. You ada kelas tak ni? Ada kelas Yang ini bond angle dia. Bond angle 109.5 kita kata. Yang ini kita kata approximately 109.5. Nak lebih kurang. Yang ini kita buat sama juga. Tepat 109.5. Yang ini kita buat lebih kurang. 109.5. Boleh. Lebih kurang. Kamu ada kelas kan? Okay. So saya kena stop Ya ada kelas kan? Ke tak ada? Kita Ada Ada sebenarnya. Ada Cikgu Zia nak tanya. Tanya lagi. Yang model tu kan, kena ukur ke angle dia betul-betul? Apa dia? Kan model yang kita kena buat tu, kan angle dia tu kena kira betul-betul ke? Dia macam agak-agak je macam nampak ukur. Agak-agak dari segi agak-agak yang dia Bentuk tu macam macam nak sama ke? Macam macam